Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illa anta astaghfiruka. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi niyyatil qabuli wa husuli ma'mun wa bi niyyatil shifa'i min kulli amran wa bi niyyatil qada'i hawajid dunya wal akhirah wa bi niyyatil fawzi bi husnil khatimati lil Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Terus pada hadis kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam At-Tirmizi nama beliau yang juga dipanggil Abu Isa, nama sebenar beliau ialah Muhammad bin Isa bin Saura bin Musa bin As-Sulami Al-Tirmizi, lahir pada tahun 209 Hijrah dan meninggal pada umur 70 tahun. Berasal daripada kampung Tirmiz di Uzbekistan. Beliau adalah salah seorang daripada enam muhaddisin yang memang terkenal dan banyak hadis ataupun riwayat yang direkam atau dicatatkan oleh beliau dan dikumpulkan dalam kitab Sunan Tirmizi. Al-Jami' minta maaf. Kitab dia antara kitab dia kitab Al-Jami'. Maksud itu. Hilang sudah. Terus tidak mau keluar. Masya Allah. Oh ya, ini belum kita baca pula. Perkataan Syama'il. Mari kita dengar dulu. Lupa pula beritahu penerangan sedikit ya, tentang pengenalan kitab Asy-Syama'il ini. Perkataan Syama'il ataupun Asy-Syama'il merupakan kata jamak bagi kalimah Asy-Syamilah. Asy-Syamilah yang memberi maksud akhlak dan budi pekerti. Maka dari segi bahasa, ungkapan Syama'il An-Nabi ataupun Asy-Syama'il Muhammadiyah ini memberi pengertian akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam kita pernah bincang ni dulu kan. Jadi orang tanya apa itu Syama'il Muhammadiyah? Kalau orang kata kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Apa itu Syama'il Muhammadiyah? Syama'il membawa maksud kalimah dari manalah kalimah jamak, kata asal dia ialah Asy-Syamilah, bermaksud akhlak. Akhlak dan budi pekerti. Kita mau belajar Syama'il Muhammadiyah. Syama'il akhlak dan budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita belajar tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena tahu ciri-ciri
yang ada pada Nabi SAW terlebih dahulu. Kita bermula daripada ciri-ciri fizikal, iaitu ketinggian Nabi SAW. Kita sudah dengar warna kulit Nabi SAW. Kita sudah dengar apa lagi? Rambut Nabi SAW. Kita dengar juga macam mana ada 20 helai, tidak sama, dalam 20 helai saja janggut Nabi SAW dan juga janggut Nabi SAW, dan uban warna putih. 20 helai saja janggut Nabi SAW yang warna putih, yang beruban itulah. Lepas tu apa lagi? Ciri-ciri fizikal Nabi SAW. Dada baginda, tulang hujung ni, bahu ni sangat besar. Bukan besar, maksudnya dia lebar. Lebar dada baginda, lebar. Nampak sasa badan Nabi SAW. Dan apabila berjalan, Nabi SAW condong ke hadapan. Nak beritahu jalan tu agak laju. Bukan laju, agak laju. Laju daripada cara kita berjalan seperti biasa. Itu Nabi SAW. Apa lagi? Apa lagi kita boleh simpulkan sini? Mata Nabi SAW. Macam mana mata Nabi SAW? Anak mata tu warna hitam, pekat. Lagi? Bulu mata macam mana bulu mata? Panjang dan melentik. Apa lagi? Badan Nabi SAW tidak juga terlampau gemuk. Memang handsome, tidak kurus dan tidak gemuk. Handsome. Wajah baginda, muka bujur, bukan bulat. Bulu lagi, ada bulu badan. Macam mana dengan bulu badan? Bulu badan halus dan juga bulu tumbuh daripada dada sampai ke pusat. Tapak tangan, tapak kaki kasar dan tebal. Apa lagi? Ada lagi? Ada tertinggal? Kita tengok kesimpulan dia. Hampir semua sudah kita baca. Mata, gigi. Rompang. Bukan rompang. Jarak sedikit. Antara gigi ada renggang. Tidak terlampau rapat. Ada renggang sedikit. Sahabat pernah menceritakan indahnya, cantiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajah baginda sentiasa seperti bercahaya bulan purnama. Dan apabila baginda sallallahu alaihi wasallam berkata-kata, seolah-olah ada terpancar cahaya di antara celah-celah ruang gigi baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu gambaran. Bukan betul macam kita nampak kartun semalam tu yang Nabi Musa terus bercahaya gitu. Bukan gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kemudian kita chapter bab kedua tu kita sentuh kepada khatam nubuwah. Khatam nubuwah iaitu cap kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam. Cap kenabian berada di mana? Di belakang, di antara dua belikat, dua tulang belakang tu. Di mana kedudukannya terletak di bahagian terletak di kebetulan di belakang jantung. Gitulah. Maksud macam mana rupa khatam Nabi nubuwah itu? Macam burung merpati punya. Saiznya seperti telur burung merpati ataupun hajalah. Dalam bahasa Arab burung dipanggil burung hajalah. Al-hajalah ni telur dia macam burung merpati lah kot. Jadi saiz dia macam ni, ibu jari tu. Kecil je, bujur gitu. Jadi kalau disentuh macam mana? Ada seorang sahabiah, Rumaisah. Beliau Rumaisah radhiyallahu anha, apabila beliau menceritakan apabila duduk dengan baginda SAW begitu dekat sekali sehingga dia rasa seperti nak mencium sebab terlampau dekat. Gembiranya begitu teruja sekali Sayyidatina Rumaisah. Beliau ingin mencium
Itu khatam ataupun khatam nubuwah itu, cap kenabian itu. Dan seorang lagi sahabat Memberitahu. berita apa? Bila dia sentuh, dia dapat sentuh kan belakang Nabi SAW. Apabila dia sentuh itu cap kenabian itu, dia seolah-olah daging yang benjol tapi berwarna Merah. merah ataupun putih kemerahan. Seperti warna kulit Nabi SAW. Dan macam mana dia punya keadaan cap tu? Dia lembut seperti bulu yang berhimpun. Ingat lagi? Itu semua ada dalam hadis. Baik, itu dia punya cerita tentang cap kenabian. Dan satu lagi, tidak ada dalam hadis tapi ada disebutkan sini, ada riwayat menyebutkan khatam nubuwah itu hilang seketika baginda Nabi SAW wafat ataupun dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali Nabi SAW dia dibedah? 2. Ada juga riwayat yang beritahu khatam nubuwah itu timbul ataupun wujud ataupun terbit ketika selepas Nabi SAW dibedah oleh malaikat Jibril alaihissalam waktu umurnya masih kecil. Umur baginda masih kecil. Baik, kita tengok bab yang ketiga adalah cerita tentang rambut Nabi SAW. Tadi kita tahu rambut Nabi SAW tu macam mana? Macam mana rambut Nabi SAW? Macam mana rambut Nabi SAW? Beralih. Tidak keriting Tidak kering. dan tidak terlalu lurus. Ya, berikal. Ikal ini memperalun. Baik. Kita dengar satu ni. Ada satu riwayat. Dengarkan. Daripada Anas bin Malik. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu menerangkan. Masih ingat enggak kisah Sayyidina Anas bin Malik? Sayyidina Anas bin Malik adalah orang-orang Ansor di Madinah. Apabila beliau umur berapa tahun? 9. Ibu dia, ya, ada yang riwayat kata 9, ada yang kata 10. Ada yang bagi tahu pada umur 9 tahun ibu dia menghadiahkan dia ataupun menyerahkan Sayyidina Anas ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan. Kemudian Nabi SAW pun mengusap kepala Sayyidina Anas dan mendoakan beliau. Apa doa Nabi kepada Sayyidina Anas? Isya. Apa doa Nabi kepada Anas? Diberikan apa? Apa nih? Harta yang banyak, lagi Dan anak yang ramai, umur yang panjang. Berapa umur Sayyidina Anas? 100 lebih. Anaknya berapa ramai? 100. Sudah kaya lah apa? Nabi SAW doakan Sayyidina Anas radhiyallahu anhu supaya jadi seorang yang kaya, umur yang panjang, ya, dapat keberkatan umur, keberkatan daripada harta. Masya Allah. Sudah ada kaya, umur panjang, anak pun ramai, sampai 100 orang anak. Masya Allah. Nah, kita tengok. Sayyidina Anas bin Malik menerangkan, sekali saya melihat Nabi ketika baginda sedang dicukur oleh tukang gunting. Nabi SAW pun pernah juga digunting rambut beliau. Para sahabat telah mengelilingi baginda dan mereka tidak membenarkan walau satu helai pun jatuh di atas tanah. Subhanallah. Begitu sayangnya para sahabat kepada Nabi SAW. Begitu mulianya sahabat. Apa sahaja yang ada pada Nabi SAW daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Termasuk di dalam, termasuk air yang apa-apa saja yang pernah menyentuh Nabi atau kulit Nabi SAW. Semuanya mulia. Semuanya mulia. Suci dan mulia. Begitu dimuliakan oleh para sahabat. Kan kita pernah dengar hadis yang apabila Nabi SAW berwuduk, sahabat seorang tu, siapa nama sahabat tu yang mengambil wuduk dari baginda SAW, diambilnya bekas bekas wuduk Nabi SAW kemudian diminumnya. Itu dia panggil tabarok. Mengambil berkat. Kuranglah tabarok itu tabarokalladzi.
Mereka tidak benarkan walau satu helai pun jatuh di atas tanah. Mereka mengambil semuanya. Itulah sebabnya kita dengar ada tempat-tempat yang menyimpan khazanah ataupun menyimpan rambut-rambut Nabi SAW. Sebab para sahabat dulu pernah simpan. Sahabat bila Nabi SAW gunting rambut, sahabat akan ambil dan tidak akan biarkan dia jatuh walaupun satu helai. Sahabat akan, bukan seorang sahabat, ramai sahabat akan mengambil rambut tu. Ada yang ambil simpan, ambil sikit, ada yang ambil sikit, ada yang ambil sikit, ada yang ambil sikit. Berbagilah, bagi-bagi. Itu sebabnya rambut Nabi SAW disimpan dan dijaga sampai hari ini. Ada sahabat yang menyimpannya sampai hari ini masih lagi ada, terpelihara dan tidak apa dipanggil? Tidak reput. Tengok rambut Nabi SAW. Kita husnuzon benda begini. Orang ada simpan dan tengok dijaga, dipelihara dan disimpan dengan baik. Kenapa perlu disimpan tempat-tempat begini? So nanti boleh jadi. Betul. Jadi Bukan habuk. Abang tak tahu jadi apa. Pokoknya rambut apa saja tubuh badan manusia bila sudah ditanam dalam tanah, selepas beberapa minggu atau beberapa bulan, apa jadi? Tinggal apa? Apa yang tinggal? Kalau sore bukan astagfirullah. Maksud apa rambut. Bukan, manusia. Kalau sudah ditanam, dikubur. Selepas, contohnya sebulan. Contohnya setahun lah. Apa jadi kepada mayat itu? Reput. Tinggal apa? Tulang saja. Semua tidak ada. Yang tinggal tulang saja. Semua dimakan ulat. Maka tengok. Rambut Nabi SAW dipelihara daripada sahabat dan dibawa sampai ke hari ini masih lagi ada yang menyimpannya. Wallahu a'lam. Baik, kita tengok ciri rambut Nabi SAW. Kita dengar hadis yang pertama. Panjang rambut Nabi macam mana? Maksud hadis. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah rambut Rasulullah SAW sampai ke tengah dua telinga baginda. Di bawah cuping, pernah kita dengar hadis sebelum ni. Seterusnya, rambut jummah. Ini Ain selalu suka. Al-jummah ni apa? Mari kita tengok. Maksud hadis diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah. Lama kita. Inilah hadis pertama kita dengar daripada cerita daripada isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, aku mandi bersama Rasulullah SAW. Masya Allah romantiknya. Aku mandi bersama Rasulullah SAW daripada satu bekas air saja. Bukan macam kita sekarang mandi, buka air dan entah berapa drum kamu orang mandi. Satu orang saja mandi entah berapa baldi. Satu bekas tapi dikongsi. Allahu Akbar. Baginda mempunyai rambut atas daripada jummah, yakni tidak mencecah bahu. Dan bawah daripada wafrah, yakni bawah daripada cuping telinga. Ini ulangan, cuma diulang balik keadaan rambut Nabi SAW. Cuma ceritanya ada dua istilah sini, jummah dan juga wafrah. Al-jummah itu apa maksudnya? Tidak mencecah bahu. Tadi rambut apa sebut? Ni, bawah cuping. Tapi tidak kena bahu. Tak sampai sini. Sini. Abang tak boleh buat panjang rambut gitu. Abang kalau rambut panjang gitu, rasang apa. Cuaca panas. Lepas tu bidak ni. Nabi SAW handsome, cantik. Rambut macam mana pun tetap cantik. Jummah dalam hadis di atas merupakan istilah yang digunakan oleh orang Arab bagi menggambarkan rambut yang bercecah hingga bahu. Wafrah pula istilah bagi rambut yang melepasi cuping telinga tetapi tidak mencecah bahu. Kenapa banyak nanti? Hadis terusnya. Sama, ulang. Sifat rambut. Mari kita ada sifat rambut. Maksud hadis diriwayatkan daripada Qatadah. Qatadah menceritakan, aku telah bertanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bagaimana keadaan rambut Rasulullah SAW. Beliau menjawab. Ini Qatadah. Ada Qatadah dalam senarai ini. Qatadah pun banyak juga meriwayatkan hadis. Qatadah.
Faizal. Qatadah. Oke. Bukan. Q. Ayun. QRS. Kenapa? Q. Namanya ialah Qatadah bin Di'amah al-Sadusi, seorang tabi'in. Ini tabi'in. Qatadah ni ialah seorang tabi'in, bukan sahabat. Qatadah lahir selepas 100 tahun hijrah. Mengambil hadis daripada sahabat Nabi SAW, yaitu Abdullah bin Sarjis, Anas bin Malik, Abu At-Tufail, Abu At-Tufail Al-Kinani, Sa'id bin Al-Musayyib, Abu Al-Aliyah, Al-Hasan Al-Basri, dan ramai lagi. Seorang yang banyak ilmu dan kuat hafalannya. Meninggal dunia pada 118 Hijrah. Tak lama pula umur beliau ni. Lahir pada tahun 60 Hijrah. Ini kan sahabat kan? Kenapa tabi'in? Qatadah. Perempuan kaya. Laki lah. Qatadah. Baik, kita dengar Qatadah. Diriwayatkan daripada Qatadah menceritakan, aku telah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bagaimana keadaan rambut sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, rambut baginda tidaklah terlalu kerinting dan tidak juga terlalu lurus. Panjang rambut baginda mencecah sehingga bawah 2 cuping telinganya, ini tempat dia pakaian tikau. Sama juga ni, berulang pula. Dandanan rambut. Ini abang tak tahu. Mari kita tengok. Hadis dandanan rambut. Maksud hadis diriwayatkan daripada Ummu Hani binti Abi Talib radhiyallahu anha. Beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sekali tiba di Mekah dalam keadaan rambut baginda didandan menjadi 4 dandanan. Apa itu dandan? Didandan. Ditenun. Macam ikat itu. Kenapa? Maksudnya Nabi SAW pernah dandan rambut. 4 dandanan. Maksudnya ada 4. Di balik itu. 1, 2, 3. Kan rambut baginda sampai sini. Jadi boleh didandan. Kalau abang dandan jeng. Jengkreng terus. Sama juga hadisnya. Yang berhina itu dikasih naik rambut. Di belakang. Kenapa benda? Dengar hadis ni. Membelah rambut. Okey, ada belah-belah. Nih. Tengok, pembelahan rambut. Dulu rambut hamba macam ni. Ya, dah main sisir lagi tengah-tengah. Kasih ukur betul-betul. Sak. Tak boleh ada yang begini. Mesti lurus, straight. Kalau tak straight, buat balik. Buat balik. Lepas tu gitu. Dulu rambut mantap. Astagfirullah. Maksud hadis diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Mari kita dengar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kita dengar sikit. Abdullah Ibnu Abbas. Banyak hadis daripada Sayyidina Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Sarjan. Abdullah bin ini Abdullah Amr ni Ibnu Amr pun banyak orang. Abdullah Said bin Qais bin Akil bin Abi Talib. Wow. Mana Mas? Abdullah bin Umar. Ini Ibnu Umar. Ayub Bakar. Ini Abu Bakar. Tak ada keluar. Abdullah bin Muhammad. Ibnu Abbas mana? Iya, Abdullah bin Sarjas. Jap. Abdullah bin Sarjan. Mubarak. Asyik. Ini Sa'ad. Ini Syakib. Muhammad Akil. Sarjis. Kenapa tidak ada ni? Ya, mau cari Abdullah bin Abbas.
Yang banyak kita kan selalu guna telepon Allah itu habis. Ini Abu Qatadah lain lagi. Abu kata. Oi. Twin atau clone. Ya bagus lah. Abu Qatadah. Oh. Mana? Ai. Kan ada Ai. H-I. Astagfirullah. Ambil Ai betul. Ibnu Abbas. Ibnu kan Abdullah. Ada yang kata ya Abdullah bin Abbas. Kenapa Ibnu Abbas? Baik apa? Kita baca sikit ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau ialah sepupu Nabi SAW. Sepupu Nabi SAW. Selain daripada ini Ibnu Abbas, siapa lagi sepupu Nabi SAW? Sayyidina Sayyidina Ali Ali. bin Abu Thalib. Nah, beliau ialah sepupu Nabi SAW. Bapaknya Al-Abbas radhiyallahu anhu merupakan bapa saudara Nabi SAW. Oh, pakcik, Masya Allah. Cousin pula ni. Baik. Jadi bapak dia ya? Sepupu? Iya. Sudah bapak saudara. Ya. Nabi SAW telah mendoakan beliau. Tengok, dengar. Nabi SAW pun mendoakan Sayyidina Ibnu Abbas ni. Selain daripada Sayyidina Anas, mendoakan beliau, ya Allah, berilah anak ini kefakihan dalam agama. Allahu Akbar. Dan ajarkanlah kepadanya tafsir Al-Quran. Kalau sudah Nabi doa begini, memang hebat. Berkat doa Nabi ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjadi seorang yang sangat alim, menguasai ilmu fiqh dan tafsir Al-Quran. Walaupun jangka masanya bersama Nabi tidak panjang berbanding sahabat-sahabat yang lain. Ketika Nabi SAW wafat, umur beliau antara 13 hingga 15 tahun saja. Allah. Selain mengambil hadis daripada Nabi SAW sendiri dalam lingkungan masa lebih kurang 2-3 tahun saja. Beliau juga mengambil hadis daripada sahabat-sahabat besar yaitu Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Muaz dan Sayyidina Al-Abbas. Bapaknya sendiri Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abu Dzar, Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Zaid bin Thabit dan selain daripada mereka. Ramai dia patutlah banyak menghadiskan hadis. Tergolong dalam kalangan sahabat yang banyak menghafal hadis dan menyampaikannya. Ada 1660 hadis. Siapa lagi tu? Sayyidina Anas kan? Siapa yang hafal? Sayyidina Jabir. Ingat tak? Sayyidina Jabir bin Abdullah meriwayatkan 1560 hadis. Ada 3 orang Jabir kan? Sayyidina Jabir Abdullah, Sayyidina Jabir Samura, Sayyidina Jabir Tariq. Yang Sayyidina Jabir bin Abdullah ni yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau hafal 1560 hadis. Tapi ini Sayyidina Ibnu Abbas hafal 1660 hadis. Ada seorang tabi'in bernama Tawus berkata, aku tidak pernah melihat orang yang lebih wara' daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan lebih alim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Allah. Selain banyak ilmu, beliau juga seorang ahli ibadat, banyak menangis kerana Allah dan melazimkan berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Beliau meninggal dunia pada tahun 67 atau 68 Hijrah semasa umur berusia 71 tahun. Baik, itu tadi Sayyidina Abbas ya. Kita banyak dengar kisah-kisah sahabat. Bagus ini. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Rasulullah SAW pada awalnya melepaskan rambut baginda. Pada mula-mula melepas rambut. Kan kadang-kadang didandan, lepas itu kadang-kadang dilepaskan, terurai begitulah. Orang-orang musyrikin membelah 2 rambut mereka. Membelah rambut mereka, yakni menyisir rambut ke kiri dan ke kanan. Sedangkan ahli kitab melepaskan rambut mereka tanpa dibelah. Ini beza dia. Kita dengar, Rasulullah SAW lebih suka mencontohi ahli kitab dalam perkara yang belum ada perintah tertentu tentangnya. Sebab itu baginda melepaskan rambutnya. Tetapi kemudian bertukar kepada membelah dua pula rambut baginda. Mula-mula Nabi SAW waktu itu belum ada perintah supaya kita jangan ikut golongan orang lain. Ada lagi hadis daripada Sayyidina Ibnu Umar. Ibnu Abbas ke Ibnu Umar. Ibnu Umar meriwayatkan hadis. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Ini hadis muttafaq alaih. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Rawahu Bukhari wa Muslim. Apa dah cakap tadi muttafaq alaih. Di sini begitu penting sekali.
Orang yang apa ni? Janganlah kamu Masuk. fatashabbah biqaum. Barang siapa yang menyerupai sesuatu kaum, fahuwa minhum. Maka dia tergolong dalam kalangan mana? Ui! Maka dia tergolong dalam kalangan mereka. Masa itu belum ada perintah lagi. Nabi SAW belum lagi meriwayatkan hadis ini. Jadi waktu itu rambut Nabi SAW seperti Nabi SAW suka ikut cara siapa? Ahli kitab. Ahli kitab ni siapa? Nasrani. Orang yang Nasrani ni masih lagi berpegang kepada kitab manulah orang Nasrani ni kan. Jadi Nabi SAW mencontohi, bukan mencontohi, Nabi SAW pun nampak orang Nasrani ni melerai kan, menyeluraikan rambut kan. Kasih lepaslah dia berurai begitu. Berurai kan dipanggil. Kan disebutkan berurai kan orang rambut. Kemudian baginda bertukar kepada membelah dua. Membelah dua rambut ni cara orang musyrikin. Salah. Sekejap. Yalah. Cara orang musyrikin. Kemudian Nabi SAW pun ikut dengan cara orang musyrikin belah dua. Musyrikin ni orang-orang yang sebab bahala dia tu di Mekah tu. Musyrikin. Abu pun ikut. Tet. Astagfirullah. Itu kan bujang, masih jahil lagi. Maksud melepaskan rambut adalah melepaskan ke atas dahi. Bagaimana itu? Adapun membelahnya adalah dengan membagi dua rambut di pertengahan kepala sehingga rambut melabur di kedua-dua sisi kepala. Begitu. Ya, Ayan pun gitu, Bang. Jadi Ayan pun ikut. Kalau mau sunnahnya, dandan lah. Dan. Beli dandan, ikat dia. Gitu. Isya kan biasa buat. Dengar. Para ulama berbeza pandangan tentang mentafsirkan maksud mencontohi ahli kitab. Kita kena baca ini. Kenapa disebutkan ini mencontohi ahli kitab dalam perkara yang belum ada perintah tertentu tentangnya. Menurut sebagian ulama, Nabi SAW melakukan hal tersebut hanya bertujuan menjinakkan ahli-ahli kitab kepada Islam dan untuk menonjolkan perbezaan dengan penyembah-penyembah berhala, yaitu orang-orang musyrikin. Nah, tengok, apabila Nabi SAW meleraikan rambut mula-mula kan, Rasulullah SAW lebih suka mencontoh ahli kitab dalam perkara belum ada perintah. Sebab itu baginda melepaskan rambutnya. Jadi apabila Nabi SAW nampak orang bersama-sama nampak orang Nasrani, orang ahli kitab ini, ahli kitab bukan Nasrani, ahli kitab ini Yahudi kan. Nanti kita cek. Apabila Nabi SAW meleraikan rambut, apa tujuannya? Supaya tidak mau nampak seperti Nabi SAW ni mau berdakwah. Ini cara Nabi SAW berdakwah. Kita mau sampaikan Islam, kita jangan terlalu macam mana kata? Apa bagi contoh macam ni? Coba kalau kita mau pergi bawa mengajak orang lain masuk Islam. Kalau kita berpakaian macam Abah sekarang, berjubah, berserban, pergi jumpa orang Kristian, berdakwah. Islam gini-gini, orang akan nampak kita, berjubah, serban, so lari. Orang nampaknya terus lari. Kenapa? Takut. Bukan takut apa? Takutlah mau ini orang Islam ni mau kita masuk Islam. Selalunya begitu. Orang bukan Islam. Kalau orang Cina kan, orang Kristian kan begitu. Jadi sebaik-baik kita berdakwah, macam mana kita berdakwah? Kita tunjukkan akhlak kita, akhlak Nabi SAW, itu pertama. Pakaian kita jangan sampai kita menakutkan orang. Itulah makanya kalau di Turki, bila Abah pergi Turki, orang-orang Turki macam mana berdakwah? Semua ni hafiz tau. Tapi orang hafiz pakaian macam mana? Bukan pakai macam ni. Pakai kot, pakai tali leher, keluar berdakwah, jumpa orang, tapi mereka ni hufaz. Hafiz. Semua orang hafiz. Semua 30 juzuk dalam dada.
Tapi pakaian, Style macam kenapa mereka nak berpakaian begitu? Untuk nak berdakwah dengan cara supaya orang bukan Islam bila nampak dia tidak lari. Bila kita mau bersama-sama dengan orang, kita tidak berniat mau ikut. Jangan kita simpan niat kita mau ikut dorang cara dorang. Jangan pula sampai nanti kita kita berlawan dengan apa yang telah disuruh oleh Nabi SAW. Fatashabbah biqaumi fahuwa minhum. Nauzubillah. Kita berdakwah, maksudnya kita bukan ikut cara dorang, tapi kita jangan terus orang bilang bawa kita punya penampilan ni terus pergi berdakwah begitu. Kita berdakwah bukan orang Islam, kita kena buat perlahan-perlahan. Faham? Maksudnya kalau kita pergi berdakwah dengan contohnya kita pergi ziarah abang, uncle depan rumah. Abang mana boleh pergi ziarah dengan pakai begini? Nanti orang nampak pun takut sudah. Jadi kita pergi pakai biasa. Jadi pelan-pelan kita bercerita tentang Islam. Kita jangan pula pergi sana bercerita huha-huha. Kita pergi sana cerita tentang Islam. Kita tunjukkan akhlak kita. Kita makan guna tangan. Orang tangan, orang tengok, begini pula orang Islam ya. Kalau dia nak mau, kita tak boleh paksa. Ya, memanglah. Begitu cara Nabi SAW berdakwah. Ya. Itu sebabnya rambut Nabi SAW tu kadang-kadang Nabi SAW akan lepaskan rambut. Itu cara orang siapa? Orang musyrikin. Musyrikin. Belah dua? Orang kitab. Belah dua rambut musyrikin. Yang ahli kitab yang lepaskan rambut. Baik, seterusnya. Ini hadis yang satu lagi. Ini diriwayatkan oleh Sayyidatina Ummu Hani. Sayyidatina Ummu Hani. Ummu Hani ni kalau tak silap. Sekejap. Ummu Hani. Bukan. Isteri ni. Isteri baginda. Allahu Akbar. Benda ingat tak? Ummu Hani. Ummu Hani. Nama sebenar beliau ialah Fakitah binti Abi Talib. Oh, bukan. Merupakan saudara perempuan. Oh, cousin juga. Merupakan saudara perempuan kepada Sayyidina Ali. Bukan. Merupakan saudara perempuan kepada Sayyidina Ali dan Ja'far. Oleh itu beliau ialah sepupu Nabi. Oh, ialah sepupu lah. Kita cousin juga. Lewat memulai Islam, iaitu pada hari pembebasan Mekah, Fathul Mekah. Beliau menceritakan pada hari pembebasan Mekah, Nabi SAW masuki rumahnya lalu baginda mengerjakan solat duha 8 rakaat. Ini pula. Beliau meriwayatkan sebanyak 46 hadis. Banyak juga ni. Daripada Nabi SAW, beliau meninggal dunia selepas tahun 50 Hijrah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fatullah binti Abu Talib. Oh, anaknya juga. Banyak ya anak Abu Talib. 1,000. Kena belajar, kena baca ni. Jap. Stefan. Oh, ni pula. Waktu Nabi SAW, ingat lagi kan? Ada satu cerita nanti. Apabila Fathul Mekah, bila Fathul Mekah? 8 Hijrah kan? Apabila Nabi SAW masuk semula ke dalam Mekah. Selepas Hijrah di Madinah, selepas berperang berapa kali, kemudian kalau tak silap 8 Hijrah tu Nabi SAW membuka masuk semula ke dalam Mekah dan terus pergi ke rumah Sayyidatina Hani. Ummu Hani radhiyallahu anha solat duha 8 rakaat. Kata beliau, aku melihat Rasulullah SAW mempunyai 4 dandanan. Ini nak. Ini lagi satu hadis yang menguatkan tadi kita punya huraian. Ada 4 dandanan rambut. Ingat, rambut baginda SAW didandan, dibelah dan dilepaskan. Dilepaskan itu adalah Orang belah dua musyrikin. Dilepaskan ahli kitab. Didandan Didandan. berapa kali dandan? Empat dandanan. Itu kesimpulan dia lah. Habis sudah. Satu je hadis. Lama kasi habis sampai 10. Okay. 10. 10. Oh.
Okey, kita tengok kesimpulan. Karena abang mau baca satu. Kesimpulannya, orang lelaki diharuskan berambut panjang. Kenapa? Akan tetapi hendaklah dielakkan daripada meniru fashion orang kafir atau golongan fasik. Pandangan masyarakat Islam setempat juga perlu diambil kira. Kenapa kena kasih panjang rambut abah jangan Nah, potong. Ya, ingat ya. Kena fikir juga, bukan terus buat begitu. Abah kena Imam Ibn Al-Arabi daripada ulama mazhab Maliki, iaitu beliau menegaskan rambut di kepala ialah perhiasan, mencukurnya adalah bidah. bidak. Imam Al-Qurtubi, mari kita dengar dulu. Kita baca fiqh bab ni. Sekejap. Lelaki menyimpan rambut panjang. Melihat kepada keadaan rambut Nabi SAW yang panjang sehingga ke bahu, maka diharuskan orang lelaki menyimpan rambut panjang. Namun hendaklah dielak daripada meniru gaya atau fashion rambut orang kafir atau orang fasik, kerana Nabi SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Allahu akbar. Perlu juga dilihat adat atau uruf ataupun pandangan umum masyarakat Islam keseluruhan. Jika masyarakat Islam setempat berpandangan rambut panjang merupakan amalan yang tidak baik, tidak berakhlak atau menjadi identiti orang-orang jahat dalam masyarakat, maka tidak harus seorang lelaki muslim berambut panjang. Sebab kalau kita tengok setempat kita ni, kebanyakan orang yang rambut panjang ni rockers. Ya, Ataupun macam yang artis. Jadi kalau kita buat begitu semata-mata bukan kerana Nabi SAW, kita tidak boleh buat. Kita jangan ikut. Kayak gitu apa kan? Tengok, maintain rambut pendek, handsome, mantap. Terdapat hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, apa yang dilihat oleh kaum muslimin sebagai baik adalah baik di sisi Allah. Apa yang dilihat oleh kaum muslimin sebagai buruk adalah buruk di sisi Allah. Musnad Ahmad. Maksudnya orang muslim di sini maksudnya tengok kawasan setempat. Kalau misalnya di KK ini, kalau kebanyakan orang kita, orang Islam ni semuanya rambut panjang, okeylah kita ikut orang Islam. Kalau orang Islam nampak rambut panjang ni cantik, bagus, okey, kita boleh, tak ada masalah. Maka kita diharuskan berambut panjang. Tapi kalau di KK ni, semua orang lelaki Islam ni, ada yang rambut pendek, ada rambut panjang. Kalau rambut panjang, orang tengok orang panjang macam orang kasar. Contoh, kebanyakannya orang yang rambut panjang ni, orang mesti nampak orang rambut panjang ni, contohnya. Kebanyakan orang masjid, orang Islam, orang beriman, bila nampak orang rambut panjang, dia bilang, macam kurang handsome lah, kurang comel. Maka kita janganlah buat rambut panjang. Tengok setempat, maksudnya. Di sini ada satu hadis daripada Ibnu Mas'ud beritahu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beritahu, apa yang dilihat oleh kaum muslim adalah baik, maka baik di sisi Allah. Kalau kaum muslim di satu tempat itu nampak sesuatu benda itu buruk, maka ia buruk di sisi Allah. Jadi kita jangan ikut. Adapun Nabi SAW berambut panjang, jadi tidaklah termasuk dalam bab as-sunnah. Dan at-ta'abud. Ta'abud itu apa? Amalan yang disuruh oleh digalakkan oleh Nabi SAW dan menjadi ibadat dengan mengikutnya. Okey. Tengok. Ini hujah dia. Rambut panjang tadi tidaklah termasuk dalam bab as-sunnah. Rambut panjang bukan sunnah. Dan at-ta'abud. Ta'abud ni maksudnya maksudnya di sini ialah amalan yang disuruh atau digalakkan oleh Nabi SAW. Tidak, rambut panjang ini, menyimpan rambut panjang bukanlah disuruh oleh Nabi SAW. Jadi maksudnya ia bukan sunnah. Lelaki. Akan tetapi termasuk dalam bab mengikut adat atau uruf, yakni mengikut amalan kebiasaan pada zaman Nabi SAW. Adat dan uruf boleh berubah dari satu zaman ke satu zaman. Maka yang diambil kira dalam penilaian hukum syarak ialah adat atau uruf pada zaman kita berada. Dalam perundangan fiqh Islam, terdapat kaedah yang penting yang diletakkan oleh ulama kita, iaitu al-adatu muhkamah. Muhakkamah. Ya, muhakkamah. Yang bermaksud adat pandangan umum masyarakat setempat adalah diambil kira sebagai hukum. Al-adatun. Al-adat, muhakkamah. Maksudnya adat itu pandangan umum masyarakat setempat adalah diambil kira sebagai hukum. Itu jadi sebagai hukum pula. Dalam bab fiqh lah. Fiqh. Yang kedua, sebagian ulama melarang mencukur rambut. Siapa yang mencukur rambut? Kecuali pada orang-orang yang mengerjakan haji dan umrah sahaja. Kerana Nabi SAW tidak pernah mencukur rambut baginda kecuali ketika dalam haji dan umrah. Antara yang berpandangan sebegini ialah Imam Ibn Arabi.
Ini apa punya? Ibnu Arabi ini adalah bukan ahli tasawuf yang sangat alim. Beliau ulama mazhab Maliki, iaitu beliau menegaskan rambut di kepala ialah perhiasan, mencukurnya adalah bid'ah. Bid'ah tu apa? Bid'ah ni maksudnya hukumnya makruh. Kalau kita buat benda yang bid'ah, dia boleh jatuh dosa. Makruh. Boleh berdosa kalau kita buat bid'ah. Bid'ah ni maksudnya benda yang tidak dibuat oleh Nabi SAW. Jadi jangan kita mencukurnya. Berkata Imam Malik, Imam Al-Qurtubi berkata Imam Malik telah memakruhkan mencukur rambut. Makruh. Kecuali bagi orang yang bertahalul daripada ihram. Ini siapa yang pergi haji dengan umrah tu boleh lah. Kan abah dulu kasih cukur kan? Ingat lagi kah masa abah pergi umrah? Balik cukur. Cukur gitu. Sampai botak. Ya, licin. Udah jual. Cukur tu maksudnya licin. Bukan gunting. Gunting pendek lain. Cukur ni maksudnya pakai itu pisau licin terus. Pisau. Kita yang zrrrt. Bukan. Pisau licin. Tahu kan licin? Cukur. Pandangan bahawa harus mencukur rambut sebagaimana harus menyimpannya. Namun jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i berpandangan bahawa harus mencukur rambut sehingga harus menyimpannya. Apa betul rambut kalau panjang dan simpan? Tapi pandangan Imam Nawawi lain. Menurut pandangan ulama kami, ya ini daripada mazhab Syafi'i, mencukur rambut adalah harus, baik, dalam semua keadaan. Namun jika sukar menjaganya, iaitu payah untuk meminyak dan menyikat, sunat rambut itu dicukur. Jika tidak sukar menjaganya, maka sunat membiarkannya tanpa dicukur. Al-Majmu' dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi. Kita boleh ambil pandangan, tidak ada masalah. Di sini ada beberapa khilaf. Jadi jangan gaduh, jangan gaduh. Semua ini adalah imam-imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau mau ambil pandangan yang paling ringan, ambil pandangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau kata apa? Harus kalau cukur. Jadi siapa nak botak, nak licin silakan. Saya tidak mau. Kalau laki di sini. Ya, kalau siapa yang rasa dia ni susah, dia mau jaga rambutnya, mau sikat lah, mau ini leceh, pendek ataupun cukur, silakan, tak ada masalah. Jadi bab rambut ni jangan gaduh-gaduh. Baik, sajalah untuk ini. Alhamdulillah. InsyaAllah apa yang disampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita sampaikan nanti kalau ada rezeki, sampaikan kepada ahli-ahli keluarga kita yang lain, saudara-saudara kita, rakan-rakan kita. Sampaikan kepada mereka walaupun satu ayat kata Nabi SAW. Ya. InsyaAllah. Hadza billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis ini dengan tasbih kifaraah dengan salatul asr. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.